Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Nur Jila bin Tuan Muhammad Nafi, nombor matri 1200346. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah rukun negara. Rukun negara ini ditubuhkan kerana terdapat satu peristiwa 13 Mei 1969 di mana satu pergaduhan besar yang berlaku disebabkan oleh salah faham antara kaum Cina dan kaum Melayu dan tidak puas hati antara satu sama lain. Pada 10 Mei 1969, pilihan raya umum pertama telah dijalankan dan 3 parti daripada kaum Cina telah memenangi pilihan raya umum tersebut, iaitu Parti Gerakan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik dan Parti Progresif. Pada 11 dan 12 Mei 1969, mereka mengadakan perarakan sekitar Kuala Lumpur untuk meraihkan kemenangan pilihan raya umum tersebut. Tetapi dalam perarakan tersebut mereka telah melanggar undang-undang dan mencetuskan kekecauan serta yang telah menyebabkan kesesakan lalu lintas dan kaum Melayu tidak berpuas hati dengan perangai mereka. Dan pada 13 Mei 1969, United Malays National Organisation telah memutuskan untuk mengadakan perarakan dari Kuala Lumpur ke setapak untuk meraihkan kemenangan mereka dalam pilihan raya negeri. Tetapi dalam perarakan tersebut, ketika di setapak, mereka diganggu oleh kaum Cina dan kaum India dan mereka diserang pada waktu itu, yang mana telah menyebabkan satu pergaduhan besar sehingga menyebabkan polis terpaksa menggunakan gas pemedih mata untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Dan pada 14 Mei, Yang di-Pertuan Agong yang keempat telah mengisytiharkan darurat dan pada 16 Mei 1969, Mageran Majlis Gerakan Negara telah mengambil alih sepenuhnya untuk memimpin negara tersebut dan keputusan pilihan raya umum itu dibatalkan sepenuhnya. Pada 4 Oktober 1969, Majlis Penundingan Rukun Negara telah ditubuhkan untuk mengambil alih sepenuhnya dalam penciptaan rukun negara dan penubuhan rukun negara. Dan pada 31 Ogos 1969, rukun negara diisytiharkan sepenuhnya. Nama saya Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Hatta 1202994. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip rukun negara dan kepentingannya dalam pembinaan nasional. Rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama ini akan mewujudkan bangsa dan negara yang berdaulat. Malaysia negara yang berbilang kaum. Agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Walaupun yang demikian, Malaysia tetap aman dan makmur dan membenarkan agama lain menganut dan beribadat dengan amalan agama mereka sendiri. Ini menunjukkan negara kita tidak mendiskriminasikan rakyat meskipun berbeza fahaman, kepercayaan, pegangan dan cara hidup. Rukun negara yang seterusnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja merupakan tonggak dan benteng yang paling utama dalam negara. Kesetiaan kepada raja dan negara sangat penting tanpa mengira warna, kulit, fahaman, agama, kaum dan sebagainya selari dengan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan kaum. Perkara ini akan menjadi penentu kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat bagi sesebuah negara. Seorang yang cinta dan setia kepada negara juga boleh dipanggil patriot. Patriot bermaksud orang yang mempertahankan kebebasan, hak tanah air atau pembelaan. Kata-kata yang sering diucap seperti sama ada benar atau salah, itu adalah negaraku, boleh membangkitkan semangat dan rasa setia kepada negara. Sebarang kritikan atau teguran harus disalurkan dengan sesuai, baik dan tanpa kepentingan diri demi kebaikan bersama dalam konteks negara maupun sistem pemerintah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aliyarina binti Muhammad Idham 1202780. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang rukun negara Malaysia yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang dan rujukan yang paling tinggi yang bermaksud segala hal yang berkaitan dengan sistem
perundangan, pemerintahan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat perlulah dirujuk oleh perlembagaan negara terlebih dahulu supaya semua rakyat warga negara mendapat hak perlindungan dan keistimewaan mereka. Perkara ini sangatlah penting untuk dihayati dan difahami oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, supaya sebarang pertikaian dalam pelbagai etnik di Malaysia dan isu perbezaan antara perlembagaan Malaysia dan negara lain tidak timbul. Manakala rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Antara aspek penting dalam sistem bernegara ialah kedaulatan undang-undang, kerana pemerintahan yang adil mestilah bersandarkan kepada undang-undang bertulis dan tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenangnya. Kepentingan prinsip ini bukan sahaja penting kepada pentadbiran negara, malah kepada semua individu dan ahli masyarakat supaya sistem bernegara dapat dipastikan untuk ditadbir mengikut undang-undang. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan amatlah memberi penekanan terhadap aspek nilai kemanusiaan, terutama bagi tujuan untuk melestarikan perpaduan dan keharmonian antara masyarakat yang berbilang kaum. Kesopanan berkisarkan tentang tingkah laku yang baik, manakala kesusilaan berkaitan dengan akhlak seseorang. Jika rakyat Malaysia benar-benar menghayati prinsip terakhir ini, maka tidak akan wujud tindakan individu atau kumpulan yang melampaui batas, kurang ajar dan tidak sopan, terutama melibatkan isu sensitif. Nama saya Arifah Husna binti Jamaluddin, nombor metrik 1202776. Saya dari Kumpulan 6. Ia membentang mengenai fenomena kurang penghayatan rukun negara dalam kerangka menyelesaikannya. Rukun negara amat penting bagi mengekalkan keharmonian masyarakat Malaysia yang majmuk dan kestabilan politik negara dalam arus pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Jika kurangnya penghayatan ekonomi negara, maka akan berlaku fenomena-fenomena yang tidak baik. Contohnya seperti fahaman liberal di dalam minda masyarakat. Setiap agama mempunyai kepercayaan kepada Tuhan untuk menentukan jalan dalam kehidupan mereka. Jika tiada kepercayaan kepada Tuhan, maka akan menyebabkan pelbagai fahaman liberal. Contohnya seperti kefahaman etisme. Kita mengetahui bahawa etis ni adalah golongan yang menolak mana-mana kepercayaan metafizik berkaitan Tuhan. Seperti golongan yang mempercayai bahawa Tuhan ni tidak wujud. Contoh fenomena yang berlaku di Malaysia seperti sebuah pertubuhan etis yang berpakalan di luar negara iaitu Atheist Republic dikatakan telah mengadakan perjumpaan di Kuala Lumpur, dan keahlian pertubuhan itu juga termasuk daripada kalangan orang Melayu dan Islam yang mengenal diri mereka sebagai bekas Muslim. Langkah yang terbaik untuk membendung kepercayaan etisme adalah dengan mengamalkan semula ajaran agama Islam bagi menambah keyakinan terhadap agama Islam. Malah agama lain juga perlu meyakini Tuhan mereka, kerana apabila ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian diri seseorang dan juga memberi kesan kepada bangsa dan negara. Fenomena yang berlaku di Malaysia yang menunjukkan kurangnya penghayatan terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila prinsip kesetiaan kepada raja dan negara diabaikan, maka akan berlaku fenomena seperti seorang penulis blog menggunakan nama aduka teruna telah menghina kemangkatan almarhum Sultan Iskandar menerusi blognya. Fenomena lain seperti berlaku seperti perbuatan menconteng mural potret pemimpinan negara, termasuk Seri Paduka Baginda dengan menconteng perkataan-perkataan yang kesat, dan kejadian ini terjadi di Shah Alam pada tahun lepas, pada Julai tahun lepas. Situasi ini menggambarkan sifat tidak setia dan cinta kepada raja dan negara. Langkah untuk menyelesaikan fenomena ini seperti cadangan yang diberikan oleh Datuk Azwar Effendi ialah dengan meningkatkan semangat cinta dan kepada institusi diraja perlu memperbanyakkan tontonan mengenai aktiviti raja. Misalnya, institusi diraja melakukan lawatan ke rumah orang susah dan memberi bantuan kepada rakyat supaya kita dapat lihat bahawa raja bukan hanya bersemayam di istana tetapi turun padang mendengar sendiri rintihan rakyat. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zuharis bin Ahmad Najib, nombor kad saya 120290. Ini saya akan membincangkan tentang fenomena kurang penghayatan negara dan langkah-langkah mengatasinya. InsyaAllah, kelurahan perlembagaan merupakan salah satu rukun di dalam rukun negara Malaysia.
Keluaran perlembagaan bermaksud rakyat perlu dan wajar menerima perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi dan setiap individu perlu mematuhi kelurahannya. Perlembagaan adalah rujukan sumber tertinggi bagi hal segala berkaitan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Peranannya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat mengenai hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara Malaysia. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati dan memahami maksud serta kandungan dan latar belakang sejarah peruntukan perlembagaan persekutuan. Jika rakyat Malaysia tidak memahami konsep keluaran perlembagaan, maka terdapat kesan-kesan negatif pada rakyat Malaysia. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 berpunca daripada kempen pilihan raya yang menimbulkan perkauman sensitif dan boleh mengganggu gugat perpaduan etnik di Malaysia. Ini menjelaskan ketidakpuasan hati dalam kalangan Malaysia mengenai kedudukan istimewa orang Melayu, Islam, bahasa Melayu, institusi beraja dan kewargaan sehingga menimbulkan konflik berpanjangan jika tidak ditangani dengan baik. Langkah-langkah untuk menyelesaikan fenomena kebanyakan terhadap rukun keluaran perlembagaan ialah kerajaan Malaysia telah memperkenalkan rukun negara selepas peristiwa 13 Mei 1999 yang mengganggu gugat etnik di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh dalam kerajaan Malaysia dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Perkembangan yang berlaku fenomena kebanyakan rukun negara telah menyedarkan rakyat Malaysia tentang pentingnya menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara Malaysia ini. Dasar-dasar kerajaan sedia ada seperti rukun negara, dasar pendidikan negara dan dasar ekonomi baru tidak cukup untuk memastikan kestabilan dan kekukuhan sosial masyarakat majmuk negara ini tanpa ditujangi kesedaran yang tinggi serta kefahaman yang telus dan jelas oleh setiap rakyat Malaysia terhadap dasar-dasar tersebut. Bagi mencapai matlamat ini, digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati setiap lapisan masyarakat Malaysia.